Ratusan tahun yang lalu, haiwan ini pernah menjadi raja rimba di negara kita. Namun, pada tahun 2023, harimau Malaya terakhir mati di dalam kandangnya di zoo negara. Kini, apa yang tinggal hanyalah tugu ini. Hari Harimau Sedunia disambut pada 29 Julai setiap tahun, untuk meningkatkan kesedaran tentang kucing besar ini yang kini terancam. Klip video awal tadi mungkin boleh menjadi realiti. Namun, kita boleh menghalangnya dengan usaha-usaha tertentu. Ia bermula dengan diri kita. Harimau Malaya, atau nama saintifiknya Panthera tigris jacksoni, merupakan subspesies harimau belang yang hanya terdapat di semenanjung Malaysia, khususnya di Negeri Pahang, Kelantan, Perak, Kedah, Johor, Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu. Di seluruh dunia, terdapat 9 subspesies harimau belang sebelum 3 daripadanya sudah pupus. Kini, hanya 6 subspesies masih wujud sama ada di hutan belantara, zoo, sarkas maupun di rumah. Terdapat kira-kira 4,000 ekor harimau belang di seluruh dunia. Malaysia merupakan salah satu daripada 13 buah negara yang masih mempunyai harimau belang di hutannya. Harimau Malaya adalah subspesies harimau belang yang terkecil. Harimau Malaya secara puratanya bersaiz 2.4 meter panjang dan seberat 120 kg. Harimau Malaya merupakan ikon yang sudah lama menjadi simbol dan lambang di negara kita. Haiwan ini adalah lambang rasmi Malaysia yang menghiasi jata negara serta jata negeri Johor. Lambang ini juga ada di dalam logo institusi-institusi Malaysia yang lain seperti PDRM, Maybank, Proton, Persatuan Bola Sepak Perak, Johor Darul Takzim FC, dan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Lambang harimau menunjukkan kepada keberanian dan kekuatan rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, ikon negara ini mungkin mengalami nasib yang sama seperti 3 subspesies harimau belang lain yang sudah pupus. Pada hari ini, dianggarkan 200 ekor sahaja yang masih mendiami hutan belantara negara kita, berbanding 3,000 ekor sekitar tahun 1950. Kewujudan haiwan pemangsa puncak atau apex predator seperti harimau Malaya bertanggungjawab mengawal dan mengimbangkan populasi haiwan-haiwan lain. Sumber makanan utamanya ialah babi hutan, kijang, rusa, napor, landak, seladang dan pelanduk. Kepupusan harimau mengganggu sistem ekologi, terutamanya pembiakan babi hutan yang boleh meningkat kepada 10 kali ganda dan memusnahkan hasil pertanian. Harimau Malaya merupakan haiwan pemangsa yang berada di atas rantaian makanan haiwan. Namun, ini tidak bermakna haiwan ini langsung tidak menerima sebarang ancaman. Satu-satunya ancaman pak belang ialah manusia. Kehilangan habitat asal dan pemburuan haram merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kadar penurunan drastik jumlah harimau belang di Malaysia. Kawasan hutan belantara yang semakin mengecil menyebabkan sumber makanan haiwan-haiwan pemangsa semakin berkurangan. Kehilangan habitat ini juga membantutkan kadar pembiakan harimau belang. Kekurangan kawasan hutan akan menyebabkan populasi harimau Malaya tertumpu di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Hal ini menyebabkan berlakunya pertarungan dan persaingan antara haiwan-haiwan ini, yang hanya bergantung kepada sumber makanan yang terhad. Akibatnya, ada yang tercedera dan mati. Kehilangan habitat asal ini juga membawa konflik antara manusia dan harimau belang, kerana mula berkongsi habitat yang sama. Saban tahun, semakin banyak kes pertembungan di antara harimau belang dengan manusia dilaporkan. Haiwan ternakan menjadi sumber makanan mudah bagi harimau. Terdapat kes harimau belang dibunuh kerana membunuh haiwan ternakan. Ada juga kes di mana harimau belang menyerang manusia seperti apa yang berlaku baru-baru ini. Apa yang paling menyedihkan, harimau Malaya diburu di habitat asalnya.
Harimau Malaya dilindungi di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716, sebagai hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya. Pemburu menggunakan jerat untuk menangkap harimau. Seekor harimau Malaya boleh mendatangkan hasil lumayan, kira-kira $50,000 atau lebih kurang RM200,000 seekor. Pemburu boleh dikenakan hukuman denda dan penjara jika disabitkan kesalahan. Harimau belang diburu oleh manusia kerana bulunya dan bahagian-bahagian badan lain digunakan untuk menghasilkan ubat yang kononnya dapat menyembuhkan penyakit. Usaha pemeliharaan harimau Malaya giat dijalankan, khususnya oleh dua organisasi utama di Malaysia, iaitu Perhilitan dan WWF Malaysia. Inisiatif ini dilaksanakan dalam pelbagai bentuk termasuklah program konservasi, penyelidikan, penajaan, sumbangan, penguatkuasaan dan program kesedaran awam. Sebagai orang awam, apa yang boleh kita lakukan untuk menyertai segala usaha ini adalah dengan menyebarkan kesedaran mengenai isu ini. Kehilangan harimau Malaya dari hutan kita ibarat kehilangan kebanggaan dan identiti kita. Selain itu, orang awam juga boleh memberi sumbangan dari segi dana kewangan ke tabung kempen Selamatkan Harimau Malaya yang diuruskan oleh Perhilitan dan tabung Save Our Malayan Tigers yang diuruskan oleh WWF Malaysia. Like dan kongsikan video ini dengan semua, supaya lebih ramai yang akan menyertai usaha menyelamatkan harimau kita. Selamat menyambut Hari Harimau Sedunia. Di hutan semenanjung Malaysia hidup seekor haiwan ikonik, harimau Malaya, atau lebih dikenali dengan nama Pak Belang. Tahukah anda, harimau Malaya hanya terdapat di semenanjung Malaysia dan selatan Thailand? Di dunia, terdapat 9 subspesies harimau belang, tetapi 6 yang masih ada hingga kini. Dulu terdapat lebih daripada 100,000 ekor harimau di dunia. Malahnya sekarang hanya 4,000 ekor sahaja. Kini hanya 5% daripada kawasan asalnya yang tinggal. Harimau juga dikenali sebagai Raja Rimba. Ia adalah karnivor terbesar dalam ekosistem hutan kita. Harimau adalah pemangsa apex. Ia pengawal populasi haiwan herbivor daripada mendominasi hutan tropika. Peranan harimau adalah mengimbangi ekosistem dan memastikan hutan kita sihat dan terpelihara. Hutan yang sihat akan memanfaatkan kita dengan memberi udara dan air yang bersih. Harimau selalunya bersendirian, tetapi ia boleh berkomunikasi dengan pelbagai bunyian. Normanya sangat kuat dan boleh didengari sejauh 3 km. Ia juga berkomunikasi dengan meninggalkan kesan. Semburan air kencing menandakan kawasan, jantina dan bila mereka mahu mengawan. Kebiasaannya, ibu harimau akan melahirkan 2 atau 3 ekor anak. Anak harimau lincah bermain sesama sendiri. Mereka akan dijaga rapi dan diajar skil kehidupan dari ibu mereka sehingga usia 2 tahun sebelum mereka hidup berdikari. Kucing di rumah tak sukakan air, tapi harimau suka berendam untuk menyejukkan dirinya. Tahukah anda, ia mampu berenang sejauh 6 km?
Sejak beberapa tahun lalu, Jabatan Perhilitan telah menjalankan survei harimau kebangsaan yang pertama di negara ini untuk mengira bilangan harimau yang masih hidup di hutan kita. Mereka menggunakan perangkap kamera untuk mengambil gambar harimau di habitat asalnya. Setiap harimau mempunyai lebih kurang 100 belang di badannya. Tahukah anda, macam cap jari kita, belang harimau adalah unik dan tersendiri. Ahli konservasi dapat mengenali harimau melalui belangnya serta mengira jumlah yang tinggal di hutan kita. Kini, bilangan harimau di negara kita sangat membimbangkan dengan kurang dari 150 ekor yang tinggal. Harimau telah kehilangan habitatnya. Tanah hutan dibuka secara besar-besaran untuk pembangunan dan pertanian. Hanya 43% hutan yang tinggal di semenanjung Malaysia. Kini, ancaman terbesar harimau Malaya adalah pemburuan haram. Harimau diburu untuk setiap anggota badannya sebagai perhiasan dan untuk perubatan tradisional yang tidak pasti berkesan. Makanan kegemaran harimau ialah rusa sambal dan ia juga telah diburu untuk dimasak rendang dan sate. Tolonglah jangan makan rusa lagi. Masa depan harimau Malaya sangat kelam. Ikon negara yang terlihat di pelbagai lambang, termasuk Jatan Negara kita, kini memerlukan pertolongan seluruh rakyat dan kerajaan Malaysia untuk memastikan ia terus hidup. Bayangkan hutan kita tanpa harimau. Kita akan kehilangan seekor haiwan yang sangat indah dan sangat penting. Pudarlah semangat negara kita jika harimau sudah pupus. Allah mengurniakan dunia yang cukup sempurna untuk kita semua dengan adanya pelbagai tumbuhan, haiwan dan alam semula jadi yang seimbang. Apa sahaja yang dijadikan di atas muka bumi ini sebenarnya mempunyai peranan yang tersendiri, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, serangga dan sebagainya. Ia saling berkait antara satu sama lain untuk keseimbangan alam sekitar. Kepentingan alam ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada tanah, airnya, udaranya, haiwan-haiwannya, apabila dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, maka itu satu yang penting. Dan kita sebagai khalifah perlu kita uruskan supaya kekal dalam keadaan cantik, indah sebagaimana yang telah Allah ciptakan kepada kita. Apa yang menyedihkan, kita telah gagal menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dalam erti telah timbul pelbagai kerosakan di atas muka bumi dengan sebab tangan-tangan manusia. Alam ini dah rosak. Alam ini dah tercemar dah. Dengan keadaan berjerbunya, keadaan sungai yang tercemarnya, dan kehidupan kita pun terpaksa mencari-cari kaedah pula untuk menangani masalah jerbu, menangani masalah sungai yang tercemar dan seumpama ini. Katakan tadi, kalau kita ganggu keseimbangan yang Allah cipta, maka kesannya akan kembali kepada kita. Satu daripada kesan kita dapat lihatlah apa yang berlaku di beberapa negeri di Pantai Timur baru-baru ini, yang mana Kelantan, Terengganu dan Pahang, banjir besar berlaku sehingga menyebabkan kemusnahan harta benda dan juga kehilangan nyawa. Kita hanya memikirkan keuntungan yang terdekat dalam kehidupan kita masa kini, menyebabkan hasil-hasil bumi ini kita ambil sesuka hati, mengikut kehendak hati, mengikut rasa tamak kita. Hasil bumi itu melebihi daripada keperluan.
Daripada beribu-ribu ekor harimau, sekarang dah tinggal hampir dalam 250 ekor. Kat situ dah jelas kepada kita bahawa sumber dah semakin berkurang sebab kita mengeksploitasi sumber terlampau berlebihan. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa sifat boros ini sebagai saudara kepada syaitan. Jadi kat situ jelas betapa Allah melarang kita daripada perbuatan membazir, boros dan berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara, termasuklah juga aktiviti pemburuan haram yang suka dibendung pada hari ini. Bayangkan dunia tanpa harimau. Beta rasa kita akan mengalami kehilangan makhluk ciptaan Tuhan yang begitu penting dalam rangkaian alam semula jadi. Apa maknanya jata negara jika harimau sudah pupus? Pudahlah semangat negara jika harimau sudah tiada. Mengapa masih berluasa aktiviti pemburuan haram? Kononnya atas alasan sumber-sumber daripada badan harimau itu boleh dijadikan ubatan tradisional dan sebagainya. Semuanya itu kepercayaan karut semata-mata. Dan ada juga yang menjualnya sebagai tangkar dan jual kepada orang lain untuk tujuan makanan. Kat situ sebenarnya pun dah bercanggah dengan Islam sendiri. Hadis Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud jika Allah melarang kamu memakan sesuatu, maka hasil penjualannya juga adalah haram. Walaupun kita jual ke orang bukan Islam. Makanan utama harimau jika menerusi kajian adalah rusa sambar. Kita dapati bilangannya berkurangan. Populasi dia semakin menurun disebabkan oleh pemburuan haram. Penduduk Malaysia mempunyai alternatif untuk tidak makan rusa. Jadi tak perlulah kita ambil rusa ni dalam hutan. Biarkanlah dia di sana dan biarlah jadi makanan kepada harimau. Beta menyeru rakyat semua untuk bersama-sama menghentikan perbuatan pemburuan haram dan tidak lagi memburu rusa dan harimau untuk kepentingan peribadi. Nabi Muhammad SAW adalah seorang aktivis haiwan. Baginda menghormati, melindungi dan menggalakkan para sahabat dan pengikutnya untuk bertanggungjawab dalam memelihara haiwan seperti sabdanya, menolong setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala. Bukhari dan Muslim.